Salam sejahtera, tonton dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Terutama kepada calon-calon SPM tahun 2023, tahun 2024. Jadi, saya masih di bahasa Melayu, tapi kali ini kertas keempat, kemahiran mendengar. Jadi nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Utara Semenanjung Malaysia, dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi jikalau kita tengok di papan putih, apakah kamu perlu tahu sebelum kamu memasuki Dewan Peperiksaan SPM untuk kemahiran mendengar? Jadi inilah semuanya yang harus kamu tahu, membuat persediaan sebelum kamu masuk ke Dewan Peperiksaan. Jadi untuk ujian kemahiran mendengar, kamu harus meluangkan masa 30 menit dalam Dewan Peperiksaan, ataupun mungkin diadakan di dalam bilik kelas, sama juga 30 menit untuk menjawab berapa? 20 hingga 25 soalan dan 30 markah diperuntukkan untuk bahagian ini. Tetapi walaupun kita melihat 30 markah, keberatan peratusan adalah sama, 25% paling baik, terbaik. Jadi apakah kamu perlu tahu untuk ujian kemahiran mendengar? Yang pertama, jawab semua soalan. Kamu tidak diberi sebarang pilihan. Maksud saya, kamu tidak boleh pilih 4 daripada 8 atau 2 daripada 4, tidak. Setiap petikan kamu harus menjawab semua soalan yang diberi. Nombor 2, jawaban ditulis di mana? Ditulis di ruang jawaban, pada ruang jawaban yang disediakan di dalam kertas peperiksaan. Maksudnya dalam kertas peperiksaan dia ada garisan ataupun soalan objektif A, B, C, D, kita bulatkan. Kalau jawabannya A, bulatkan A. Kalau ada garisan, maksudnya kamu mesti menulis jawaban. Dia tidak sediakan kertas jawaban. Soalan dan jawaban sama dalam sekeping kertas peperiksaan. Kamu jawab terus dan hantar terus. Tidak boleh membawa kertas peperiksaan balik ke rumah, tidak. Dan soalannya objektif dan subjektif, dua-dua pun ada. Oke? Lepas itu dalam kertas peperiksaan kemahiran mendengar, di dalam ada 4 hingga 6 petikan. Terpulanglah kepada lembaga peperiksaan kali ini 2023-2024 calon-calon SPM. Sama ada kamu akan mendapat 4 ataupun 6 petikan ataupun 5. Di dalamnya 20 hingga 25 soalan. Dan markah penuh seperti tadi saya sudah sebut 30 markah. Kalau markah penuh, petikan dibaca 2 kali. Jadi kamu akan mendengar dalam rakaman, kamu akan mendengar setiap petikan dibaca 2 kali. Oke? Di sini kamu diberi 1 menit untuk sebelum mendengar petikan, sebelum mendengar, kamu boleh membaca soalan. Kamu diberi 1 menit untuk membaca. Barulah rakaman itu akan bermula. Seterusnya nombor 9, baca soalan. Ketahuilah apa soalan kehendaki daripada kamu. Kemudian baca pilihan jawapan. Jadi baik baca soalan, baca jawaban juga. Nombor 10, semua elemen yang dinyatakan dalam rakaman mesti kamu tulis semula dalam jawapan. Barulah kamu boleh dapat markah penuh. Jadi di sini bukan rakam, tetapi rakaman. Jadi bagaimana? Saya tulis di atas rakaman. Yang ini tepat. Jadi kamu tulis semula apa yang telah kamu mendengar. Oke?
Kamu diberi 1 menit. Baca soalan, baca jawaban. Semua ini penting. Dan untuk mendapat markah penuh, tulis semula apa yang telah kamu mendengar. Di sini number B, 10B, perkataan yang didengar mesti ditulis mengikut apa yang kamu dengar. Kamu tidak boleh memberi perkataan seerti. Contohnya bosan. Kamu tahu artinya bosan, tetapi mungkin kamu tidak dapat ingat kembali. Adakah dia cakap bosan? Tapi saya tahu artinya bosan. Tidak apa, saya tulis jemu. Salah. Kamu tidak akan diberi markah. Tengok. Perkataan yang didengar tidak boleh ditukar dengan perkataan lain. Walaupun maknanya sama, tidak boleh. Mesti bulat-bulat. Apa yang kamu dengar, tulis. Jangan kamu gantikan dengan perkataan seerti, tidak boleh. Kalau boleh, tulis dalam ayat lengkap, ayat penuh, dan ayat yang mempunyai yang gramatis. Maksudnya nahu betul, tata bahasanya betul. Tidak salah kalau memberi terus jawaban. Jadi contohnya begini. Contohnya kamu seharusnya tulis begini. Tempat yang mereka melawat ialah Taman Negara, 2 markah. Tetapi mungkin kamu tidak dapat menulis ayat penuh ini. Mungkin kesuntukan masa, mungkin semasa kamu ingin menulis, rakaman yang lain sudah timbul. Dia terus begitu. Jadi bagaimana ya? Tidak mengapa, kamu tulis jawabannya. Taman Negara. Jadi kamu jangan tak payah tulis ini semua, tulis Taman Negara. Markanya sama, 2 markah. Dan contohnya di sini. Contohnya jawaban ialah menulis novel dan buku cerita, 2 markah. Tetapi kamu terlupa ataupun tidak sempat untuk menulis sebab rakaman itu terus. Jadi kamu sudah tidak cukup masa. Jangan panik, jangan takut. Mungkin kamu betul-betul terlupa semua membaca novel dan buku cerita 5 kata perkataan mungkin. Jadi bagaimana ya? 5 kata perkataan tetapi saya tidak ingat. Tidak mengapa. Kamu tulis sahaja. Sebab lebih baik daripada kamu biarkan tempat kosong. Jadi mungkin kamu ingat menulis novel, tulislah menulis novel. Dan buku cerita tidak dapat ingat lagi. Apa boleh buat? Biarlah. Tapi sekurang-kurang ada tulis. Jadi begini menulis novel 1 markah. Ataupun kamu lupa novel. Kamu tulis menulis buku cerita atau membaca buku cerita. Jadi yang novel itu tidak tulis, tidak mengapa. Kamu tulis menulis novel ataupun membaca novel. Sudah terlupa, apa boleh buat? Daripada kamu biarkan kosong, tulislah 1 markah. Maksudnya asal kamu menulis perkataan itu tidak penuh, jawabannya tidak penuh, masih boleh dapat 1 markah. Oke, so saya ingin menegaskan di sini sebagai seorang calon peperiksaan, jangan kita putus asa dan serahkan kertas kosong kepada guru pengawas. Tidak betul kalau buat begini. Sekurang-kurang kita berusaha, sekurang-kurang kita coba. Jadi daripada kamu biarkan tempat kosong, tulislah sesuatu. Apa yang dapat kamu tulis, tulislah. Apa yang dapat kamu dengar, tulislah. Ada markah. Walaupun tidak dapat markah penuh, markah separuh pun baik. Daripada biarkan kosong. Saya tidak menggalakkan kamu untuk menyerahkan kertas di mana jawabannya dibiar kosong. Jadi sekurang-kurang tulislah sesuatu. Dan kita jangan lupa, kamu diberi peluang 2 kali untuk mendengar, bukan 1 kali. Jadi kali pertama tulislah sedikit. Kalau sudah
tertinggal biar tunggu rakaman kali kedua baru kamu isi. Mungkin kamu tulis membaca novel, tetapi rakaman itu terus tidak apa, kamu teruskan. Yang saya rasa, yang saya pikir, baik kamu ikut rakaman, ikut kelajuan dia sampai mana, kita sampai mana. Jangan kita duduk di sana dan pikir, tadi dia cakap apa ya, kemudian kamu biarkan rakaman itu berterusan. Itu adalah satu langkah yang salah. Oke, jadi kamu ikut kelajuan rakaman. Sebab ada kali kedua, yang berapa perkataan kamu boleh tulislah. Tunggu rakaman yang kedua. Waktu dibaca untuk kali kedua, kamu tengoklah perkataan-perkataan yang kamu telah tertinggal, kamu isi di dalam itu sahaja. Oke? Dan satu peringatan kepada pelajar-pelajar yang minum banyak air. Saya selalu melihat juga kanak-kanak mereka bawa botol air yang banyak sebab mereka ingin minum air. Jadi selalu minum air, kemudian selalu pergi ke tandas. Saya ingin memberi peringatan kepada kalian, jangan sekalipun buat begitu sebelum 30 menit ini. Jadi jikalau kamu adalah seseorang yang mempunyai tabiat begitu, selalu minum air, kemudian selalu ke tandas, untuk hari ini janganlah. Ya, sebelum pemeriksaan jangan minum air. Mungkin minum mungkin sedikit sahaja, sesendok dua. Oke? Itu sahaja, asal mulut kita basah sudahlah. Selepas pemeriksaan ujian ini kamu bolehlah minum seberapa banyak yang mau. Bayangkan kamu ingin ke tandas tetapi tidak dapat keluar. Bukan pengawas tidak beri, pengawas pasti akan memberi kamu peluang untuk keluar. Tetapi bayangkan waktu kamu balik mungkin pun sudah habis ujian ini, kamu akan hilang semua markah. Jadi ingat ya, sebelum pemeriksaan sesuap atau dua tidak apa, tetapi jangan kerak minum seperti kamu biasa buat, sebab nanti ingin ke tandas masalah. Oke, jadi sekian, terima kasih. Dan saya akan jikalau sempatlah, saya akan memuat naik bahagian pemahaman untuk memberi kamu ulang kaji supaya kamu tahu apa yang kamu perlu buat dan jalan pemeriksaannya bagaimana jikalau saya sempat. Jikalau tidak, saya akan terus ke bahasa Inggris. Oke, dalam bahasa Inggris saya akan mengajar kaedah menulis karangan, itu sangat penting. Oke, how to write essays. So, setakat ini sahaja. Selamat tinggal.